Okay, so soalan 3. Raja di bawah menunjukkan satu garis lurus y sama dengan mx tambah 4x tambah 1. Dilukis pada satu kertas, plot titik ni pada raja itu. Tentukan sama ada setiap titik itu memuaskan mana satu. Okay, kejap. Ini sebenarnya kita dah belajar last class. Tapi cikgu ulang sikit lah. Okay, so first step kamu plotkan semua titik ni dulu kat sini. So 3, 3. Ditandakan dulu semua titik ni 3, 3. Negatif 3, 2. Sini. 0, 1. Sini. 2, 0. Sini. Negatif 4, negatif 2. Sini. Negatif 1, negatif 3. Sini. 0, negatif 3. 0, negatif 3. Sini. Okay. So, dia sudah tentukan sama ada titik yang kita buat ni, dia memuaskan mana satu. Okay. Kalau kita tengok sini, ada dua titik yang memuaskan. Okay. Yang dua-dua titik ni, warna merahnya adalah Y sama dengan 4X tambah 1. Jadi, dalam periksa, kamu kata titik apa tu? Titik 0, 1 dan titik negatif 1, negatif 3. Negatif 1, negatif 3 memuaskan. Satisfy lah dalam bahasa Inggeris. Kamu belajar bahasa Melayu kan? English lah. English lah. Oh, Melayu. Okay. Memuaskan Y sama dengan 4X tambah 1. Okey, ni. Cara jawab dia. Okey, seterusnya titik yang ni. Titik purple ni. So, titik purple ni, dia duduk kawasan atas ke kawasan bawah daripada garisan ni? Tahu tak dia duduk atas ke bawah? Okay, macam mana kita nak tentukan dia duduk atas ke bawah? Kamu boleh guna pembaris kamu. Okay, yang wanita ni pembaris Teacher letak macam ni. Okay, teacher pun cuba gerak dia selari. Jangan gerak macam ni atau macam ni. Dia gerak selari Cara gerak dia macam ni. Dia pergi ke atas ke bawah ni? Dia makin lama makin pergi ke atas. Betul tak? Pergerakan dia makin lama makin pergi ke atas. Kalau kamu letak macam ni, bawah garisan, kamu cuba gerakkan dia selari. Gerakan selari macam tu. Kamu tengok makin lama dia akan makin turun ke bawah nanti. Maksudnya semua kawasan duduk belah sini adalah kawasan bawah daripada garisan. Semua kawasan yang duduk belah sini adalah kawasan bahagian atas. Okay, jadi mana yang duduk belah atas, titik purple ni, yang titik tanda tu, kita kata titik negatif 3, 2 dan satu lagi titik negatif 2, negatif 4. Okay, memuaskan Y besar. Sebab kawasan atas ni adalah kawasan besar. So, kita letak Y besar 4X tambah 1. Okay, kamu kena tahu garisan yang warna ni, garisan Y sama dengan 4X tambah 1 ni. Garisan hitam ni. Sebab dia dah label kat atas. So, tu jawapan dia. Mana yang ni? Nanti teacher tandakan dengan warna oranye ni, dia adalah memuaskan. So, letaklah koordinat titik tu, dia kata memuas yang ni. Y kurang 4X tambah 1. Tu jawapan dia. Tiga titik ni kita tulis koordinat dia, kata dia memuaskan yang ni. Sudah siap. Faham tak? Kita cuba soalan nombor 4. Okay, diberi persamaan linear Y sama ini tanpa melukis graf. Tadi kita melukis graf, kita boleh tengok region dia duduk kat mana. Tentukan, tapi ini kata jangan lukis graf, tapi dia sudah tentukan sama setiap titik ni memuaskan yang mana satu. So, apa yang kita kena buat, kita kena masukkan nilai. So, teacher tahlil dulu. Okay, Y sama dengan negatif 3X tambah 2. Okay, so titik yang kita kena test ialah titik 0,4. Dan A adalah titik 0,4. Okay, titik 0.
So kita masukkan nilai X ni dekat dalam. Bila X sama kosong masuk dalam. So jadi Y sama dengan -3, kosong tambah 2. Ni kalau selesai kamu akan dapat 2. And then kita comparekan dengan yang asal. Yang asal ni ialah Y kamu sepatutnya 4. So letak 4 ni kat depan, belakang ni letak 2. Yang mana yang kamu dapat ni. Okay, and then kita tentukan nak letak simbol apa ni? Sama ke, besar ke, kurang? Ni mesti letak besar lah. So 4 besar dari 2. Jadinya titik ni dia memuaskan Y besar. -3X tambah 2. Benda ni menentukan apa titik yang kamu letak. Okay. So kita dah tahu titik 04 ni dia duduk dekat kawasan yang besar daripada garis tu. Sebab kalau teacher masuk 2 -4 C ya. Kita kena test lah, masukkan nilai X tu sahaja ke dalam. So ini X kamu masukkan Y sama dengan -32 tambah 4. Tambah 2 sorry. Tambah 2. Ni kamu dapat -6 tambah 2 iaitu -4. Sama tak dengan yang tu? Ya. Yang ni salin balik di depan. Okay, yang asal ni. Yang bawah ni tu dan kat bawah. -4. Ni kebetulan sama. Memang sama. Jadi titik ni memuaskan Y sama dengan -3X tambah 2. Macam tu. Ya. Okey. Semua ni adalah memuaskan. Cuma kita kena tahu sama ada dia memuaskan. Kat sini je yang akan berbeza. Sama ke, besar ke, kurang. Jadi ayat dia sama. Cuma kat simbol ni je berbeza. Faham tak? Soalan kata dia suruh tentukan yang mana satu jawapan dia. Ni ke? Ini ke? Sekejap ni bila tak nampak. Ni ke atau ni? So kita kena decide lah. Cara nak decide kena masukkan nilai. And then kita boleh tahu dekat sini. Kalau ni besar sebab tu atas ni pun besar. Ikut simbol yang sama. Okay. Kalau sini sama dengan, sini pun dia akan jadi sama dengan. Kalau sini contohnya kurang, sini pun akan jadi kurang. Faham tak? Macam tu. Yang lain pun samalah. Kamu masukkan nilai dan check. Tak nak terlalu lama kat situ. Soalan ni biasa masuk periksa juga ni. Soalan 5 ni pun sama sahaja. Okay, jom kita pada kerusi yang sama seterusnya. Okay, teacher nak ajar kamu yang soalan 9. Soalan 9. Sekejap. Soalan 9 lah. Okey, tulis satu ketaksamaan linear. Okey, tulis satu ketaksamaan linear yang diwakili oleh setiap rantau berlorek berikut. Okey, tuliskan satu ketaksamaan linear yang diwakili oleh setiap rantau berlorek berikut. Okay, so ini kawasan apa? Ini adalah kawasan besar. Macam mana teacher tahu besar? Kamu guna pembaris kamu. Okey, guna pembaris. Kita cuba gerakkan dia macam ni. Okay, gerakkan dia ke sini. Nampak tak dia makin lama makin ke atas. Kalau kamu letak macam ni, kamu gerak macam ni, makin lama dia makin ke bawah. Kalau ni pun sama. Cikgu tunjuk macam ni tu. So ini, bila dia bergerak sini, dia makin lama makin ke atas. Jadi kawasan ini adalah kawasan besar. Kawasan ini adalah kawasan besar. Okay, ni kawasan atas lah. Kawasan bawah. Jadi besar.
Bila besar, jadi kita letak kawasan ni adalah jawapan dia Y besar daripada persamaan ni. 3X tambah 2. Itu jawapan dia. Okay, kalau yang ini, ni rasanya jawapan apa? Besar ke kecil? Yes, betul. Ini adalah kawasan bawah. Okay, kawasan bawah. Bila kawasan bawah, kita letak Y kecil 2X tolak 4. Okay, tapi satu lagi benda yang kamu kena tahu. Kalau kita guna garis penuh, nampak soalan ni dia guna garis penuh ni. Garis penuh maksudnya garis full lah, full line. Ini garis putus-putus nampak. Okay, bila garis penuh, kamu mesti kena letak di sini besar dan sama. Mesti, wajib. Tak letak sama ni jadi salah. Okay, kalau garis putus-putus mesti letak, jangan letak sama kat bawah macam ni. Jangan, salah nanti. So kena tengok, perhati betul-betul. Kalau ada putus-putus, tak payah letak satu palang kat bawah ni, jangan letak. Jom kita buat soalan bawah ni, soalan C. Dia duduk kawasan atas ke bawah ni, warna pink ni. Pandai, okay, dia duduk kawasan atas. Okay, so dia jadi, salin balik ni. So ni kawasan atas, jadi dia adalah besar. X tambah Y besar ataupun sama. Kenapa besar sama? Sebab ini dia guna garis penuh. Sama dengan nature 1. So dah siap. Kalau yang ni bawah ke atas? Yes, bagus. Dia duduk kawasan bawah. So salin balik X tambah 3Y. So bezanya letak bawah lah kurang 5. Jangan letak kurang sama terus dapat salah. Sebab ni dia guna garis putus-putus. Okay. Putus-putus. Mesti jangan letak yang tu. Jangan letak ni. Kita buat soalan G dengan H. Cuba tengok kawasan ni, dia pergi ke mana? Dia pergi ke kiri. Kalau dia pergi ke kiri juga, kita consider dia sebagai kawasan kecil. Okay, kalau ke kiri dia kecil. Kalau dia ke kanan dia adalah besar. So kat sini kita boleh kata jawapan dia X. Nampak ni dia guna garis penuh ni. Ni adalah garis penuh. Bukan garis putus-putus. Jadi X kurang ataupun sama dengan negatif 2. Kenapa kurang? Sebab ni kawasan pergi ke kiri. Dia memang betul-betul straight. Dia bukan sengit. Dia bukan pergi ke atas. Ataupun dia bukan pergi ke bawah. Tapi dia pergi ke kiri. Memang betul-betul dia pergi ke kiri. Jadi kita kata dia kurang. Okay. Kurang lah. So ini kawasan ni dia pergi ke atas. Atas memang kita confirm dah jawapan dia apa. Kamu tengok sini. Dia tak tunjuk pun apa-apa equation. Tetapi kita kena tahu. Pada garis ini. Persamaan kita adalah Y sama dengan kosong. Garis merah ni adalah Y sama dengan kosong. Garis ni. So kena tahu. Kalau pada garis straight yang ni adalah X kamu kosong. Okay, pada garis biru pekat ni X kamu kosong. Kita bukan nak tengok garis X kosong, kita nak tengok garis Y kita ni kosong. Dia adalah kawasan belah atas, jadi Y kita besar sama dengan kosong sebab dia guna garis penuh. So, itu jawapannya. Boleh ikut? Okay, ni. Soalan 10. Buat 6 lah. Ya, ni Raja, ni soalan ABC ni. Raja di bawah menunjukkan 4 rantau belorik P, Q, R dan S antara berikut yang manakah menunjukkan rantau belorik yang memuaskan sistem ketaksamaan linear yang berikut. So untuk soalan 6 ni,
Ha. Okay, kawasan P. Kawasan P ya. Cuba tengok kawasan P ni kawasan bawah ni. Dia kata apa tu? X kurang sama dengan 3. Cukup kat ni lah kat atas. Dia kata ni, kawasan P betul ke ni? Kata kawasan P ni adalah benda ni. X kurang daripada 3. Kurang daripada 3. Mana X kita sama dengan 3? Kita kena cari dulu mana X kita sama dengan 3. Soalan ni soalan kebat ni tanya. Okay. So first step, nampak tak dia buat macam ni? Ada 2 line. Okay, ada 2 line. Satu line macam ni. Satu ni adalah garis lurus. Ini semua garis lurus Nampak macam sini. Okay, bermaksud kalau kamu nak tahu apa nilai X dekat sini, kamu mesti kena tahu apa pintasan X bagi garis 3X tambah 4Y. Maksudnya kamu cari pintasan X tu. Okay, pintasan X. 3X tambah 4Y sama dengan 12. Siapa tahu dekat pintasan X ni, nilai apa sama dengan kosong? Pada pintasan X. Tahu tak? Pada pintasan X ni nilai Y kita kosong. Pada titik ini, titik merah ni ataupun titik hijau ni, nilai Y kita kat sini kosong. X kita je ada nilai. Sebab tu bila kita tulis koordinat sini, kita mungkin akan tulis contohnya 5, 0. Contoh kalau kat sini kita letak 2, 0 koordinat dia. Sebab belakang ni mesti kosong. So memang dekat atas line ni, memang nilai Y kita kosong. Faham tak? Sini cikgu letak Y cikgu kosong. Jadi kamu kena substitute, masukkan nilai Y sama kosong ni kat dalam ni. Gantikan. So dia akan jadi 3 X tambah 4, 0. Sama dengan 12. 4, 0, 0. So jadi 3X sama dengan 12. Pindahkan 3 pergi sebelah sana. Jadi X sama dengan 12 bahagi 3. X kamu adalah 4. Jadi cikgu dah tahu, oh sini rupanya 4. Bila X kat sini adalah 4. Maksudnya garis lurus ini persamaan dia adalah X sama dengan 4. Okay. Persamaan dia adalah X sama dengan 4. Jadi cuba kamu tengok Dia kata kawasan P adalah X kurang ataupun sama dengan 3. Ni X kita sama dengan 4. Ada ke X sama dengan 3 line kat sini? Tak ada pun. Tapi yang confirm dia memang kawasan itu adalah X kurang ataupun sama dengan 4. Sebab tu dia ke sana. Okay. Dia kurang maksudnya dia ke kiri. Nampak tak? Kita punya ni semua dia adalah kiri daripada garisan straight. Tak ada pun satu pun yang dilorek kat belah sini untuk kawasan P ni. Tak ada. Jadi sepatutnya kawasan ni lah X kurang sama dengan 4. Dan juga dia duduk sebelah bawah garisan ni. Maksud X kurang sama dengan 4 dan juga 3X tambah 4Y kurang. Sebab dia duduk kawasan bawah kurang sama dengan 12. Ini jawapannya sepatutnya untuk P ni. Jadi salah kat sini bila dia kata macam tu. Dia kata besar dan juga kurang daripada 3. So ni confirm salah. Q dia kata X kurang sama dengan 4. Cuba kita tengok. Mana kawasan Q? Kawasan Q kita adalah kawasan atas. Kawasan ni. Jadi kita tahu kawasan atas ni. Okay, kalau teacher buat macam ni, dia adalah kawasan besar. Kalau tengok sini, dia adalah kawasan kurang. Tak ada pun langsung warna hijau dia lorek belah sini. Tak ada. Semuanya dia lorek kurang daripada 4. Jadi kawasan yang ini adalah X kurang ataupun sama dengan 4. Satu lagi 3X tambah 4Y. Okay, 3X tambah 4Y besar sama dengan 12. Sama besar sebab dia kawasan atas. Kenapa dia kurang daripada 4? Sebab semua kawasan ni dia lorek semua kurang daripada 4. Tak ada pun kawasan dia lorek kawasan besar pada 4. Tak ada. So cuba tengok betul tak? Besar 12. So dia salah sepatutnya besar. Kawasan R. Kawasan R. Kawasan R atas ni. Cuba kita tahu teacher. Kawasan R ni kawasan apa? Tahu tak? Kawasan R ni kawasan apa? Dia adalah kawasan X
belah kanan. Bila belah kanan dia adalah besar dan sama dengan 4. So, garisan yang hitam ni adalah garisan X sama dengan 4. So, kanan dia adalah X besar sama dengan 4. So, yang sebelah atas ini, nampak tak? Dia lorek semua atas daripada garisan ni. Tak ada pun dia lorek dekat bawah ni, tak ada. Untuk kawasan R ni. Jadi, kawasan R ni besar dengan 4. Lepas tu, 3X tambah 4Y besar sama dengan 12. Itu kawasan R. So, X besar sama dengan 4. So, salah lah ni diguna X besar sama. So, jawapan dia confirm adalah D. Cuba kita tengok betul ke kawasan S. S ni adalah kawasan kurang daripada line ni. Dia lorek semua kawasan bawah line ni. Tak ada boleh lorek atas daripada line tu. Okay. Satu bawah line dan satu adalah kawasan semua belah sini. Tak ada boleh dia lorek belakang daripada sini. Tak ada. Yang untuk kawasan S. Jadi, first adalah dia lah 3X tambah 4Y. Okay, 3X tambah 4Y. Kurang sama dengan 12. Satu lagi, X besar sama dengan 4. Sebab dia belah kanan daripada 4. Dia pergi ke arah kanan. Belah kanan maksudnya dia kawasan besar. Memang betul lah, tulis jawapan dia besar 4 dan kurang daripada 12. So, jawapan dia D. Sudah siap Ada soalan tak nak tanya kenaan ni? Okey. Soalan sebenarnya bab ni sangat berkait rapat dengan soalan berkaitan garis lurus. Okey, ada berkait rapat lah. Sebab tu cikgu memang nak sentuh sikit soalan berkenaan garis lurus Okay, sekejap. So cikgu nak skip dulu kertas 2 ni. Kita akan terus loncat ke ni. Tapi sebelum tu rasanya ni tadi ada soalan yang senang tu boleh buat. Okey, tengok soalan A ni. Okay, 10A tu. Dia boleh, soalan ni adalah antara soalan yang boleh keluar dalam Excel. Soalan simulasi SPM. So, dia bagi persamaan, dia suruh kamu lukis atas ni dulu. Baru dia suruh kamu lorek. So first lukis, ni X besar 2, kamu kena lukis garis X sama dengan 2. So kita pun lukis dekat sini, guna pensel, lukis kat sini garisan X sama dengan 2. Kena lukis penuh ke putus-putus? Kena lukis putus-putus. Sebab kenapa? Sebab dekat sini, dekat sini adalah X besar daripada 2. Dia tak kata pun besar dan sama, dia kata besar daripada 2. Jadi wajib lukis garis putus-putus. So, garis putus Kita buat dia putus-putus. Jadi dia putus lah. Garis biru tu. Okey. Seterusnya adalah Y besar sama 1/2S. Sebab ini dia dah bagi koordinat. Jadi senang kamu nak lukis. Okey, kamu buat table. Okey, buat table terus. Table. Sebab ini persamaan linear. Bila persamaan linear, kamu terus boleh buat table. Pilih apa 2 nilai. Okey, ni 1/2S. Saya pilih 2 dengan 8. Contohnya. 2 dengan 8. Ini untuk Y sama dengan 1/2X. Mesti sini guna sama dengan. Jangan guna besar sama. Tak selesai lah nanti. Masukkan nilai dalam X ni. So, dia jadi Y sama dengan 1/2 darab 2. So, sama dengan 1. Satu lagi Y sama dengan 1/2 darab 8. Darabkan dengan ni. Kamu akan dapat 4. So, kat sini 4. So, kita plotkan titik ni. So, ni 2, 1. Pergi kat sini 2, 1. Sini. Plotkan. Okay, ni 8, 4. So, 8 dan 4 sini.
So kita ambil pembaris dan gariskan garisan ni. Join kan. Buatlah sampai hujung Buat sampai hujung kita punya ni. Macam tu dia jadi. Okay, cuba tengok adakah kita kena guna garis penuh ke betul-betul penuh. Sebab sini besar dan sama. Jadi betul lah. Okay, setiap kali lepas kita dah tu kita kena label. Tadi yang ni adalah X sama dengan 2. Jangan letak X besar 2, salah. Okay, ni Y sama dengan 1/2X. Label kan sebab manusia yang dia tak tahu. Ni garis apa, ni garis apa, mesti label. So X, satu lagi ni. Buat lagi satu table kat tepi ni. Okay, buat lagi satu table. So letaklah nilai X dengan Y kat dalam tu. Okay, X, Y. So pilihlah apa-apa nilai. Sekejap cikgu salin dulu. Negatif X tambah 8. So pilihlah apa-apa nilai. Pilihlah, contoh nak pilih apa? Kosong, X kamu. So dia akan jadi Y sama dengan negatif 0 tambah 8. Jadi 8. 8. So kosong dengan 8. So satu lagi cikgu pilih 2. So Y sama dengan negatif 2 tambah 8. Jadi 6. Kat sini 6. Maksudnya kosong 8 atas tu. Pastikan waktu kau pilih nilai tu ada dekat ni. Baru kau boleh plot. 2 dengan 6. 2 dengan 6. Ni. Okay, so garis je lah. Pastikan melepasi kedua-dua titik. Buat sampai hujung. Okay, sudah siap. Okay, dan label. Jangan lupa. Y sama dengan negatif X tambah 8. Okay, kena guna garis penuh ke putus. Garis penuh lah sebab ni kurang dan sama. Okay. Sebab dia ada perkataan sama kat bawah tu sebab tu kena letak penuh. Okay, lepas itu, kita sekarang ni kita nak lorekkan kawasan. Sebab soalan minta lorekkan. Lorekkan rantau yang memuaskan. Okay, so X besar 2. Bila besar 2, bermaksud kita tahu dia akan pergi ke sebelah kanan. Okay, dia akan pergi sebelah kanan. So, dia pergi sebelah sini. Satu lagi, Y besar sama dengan 1/2X. Mana garisan Y 1/2X? Ni garisan yang warna coklat ni. Warna merun ni. Bila kata besar, maksudnya dia pergi kawasan atas. Mana kawasan atas kita? Sini. Di kawasan atas. Kawasan belakang ni tak payahlah buat nak panas. Sebab kita tahu dia memang tak akan duduk sini. Sebab kita dah buat line merah ke sana. Dia tak boleh kawasan kurang daripada 2 ni. Jadi kita tak payah buat dekat situ. Okey, lepas tu dia nak Y kurang daripada garisan hijau ni. Kurang maksudnya ke bawah. Ke bawah jangan buat kat sini sebab kat sini dah bawah daripada garisan ni kita tak nak kawasan bawah tu. Kita nak kawasan semua kawasan besar daripada Y sama daripada X. Jadi kita boleh buat kat sini. Boleh tak kita nak buat sini pun tak boleh sebab ini dah kawasan belah belakang. Garis biru ni kita tak nak. Tengok dia terperangkap kat mana? Dia terperangkap dekat sini. Okey. Sepatutnya cikgu guna color lain ni. Nampak? Salah. Kan dia kurang tadi. Kurang dan warna purple tadi adalah besar. So nampak? Semuanya terperangkap dekat sini. So sinilah jawapan dia. Yang memuaskan ketiga-tiga ketaksamaan ini. So kita kena lorekkan kawasan ni. Okay, so lorekkan kawasan ini. So this is the answer. Dah siap. Padahal ni boleh jadi 5 markah, 6 markah sebab kamu lukis sendiri kan garis tu. Boleh jadi 6 markah ni. Faham sila tanya dengan senyap je.
Jom kita buat lagi. Soalan B pula. Okay, so kita kena lukis line ni. So nampak tu, X sama dengan X besar 2. So garis, buat dua garisan X sama dengan 2. Mana garisan X sama dengan 2? Ambil baris. Ini adalah garisan X sama dengan 2. Dah siap. Kena guna penuh ke putus-putus? Putus-putus. Sebab kat sini dia kata besar sahaja. Okay, so putus-putus. Lepas tu dia kata okay. Lepas tu dia kata X tambah Y sama 6. So kena buat table macam tadi. Table. Okay, so letak kat sini X, Y. Okay, masukkan apa-apa nilai. Okay, masukkan apa-apa nilai. So X tambah Y sama dengan 6. So teacher masukkan nilai X teacher adalah 0. Dan teacher nak masukkan 2. Okay, ataupun nak masuk 4 boleh. Masuk 4 lah. 0, 4. So masuk ke dalam. So dia jadi 0 tambah Y sama dengan 6. So Y sama dengan 6 lah. Satu lagi. Tak ada. 4 tambah Y. Sekejap. Empat tambah Y sama dengan 6. Sebab pindah 4 ke sana jadi Y sama dengan 6 tolak 4. So Y kita adalah 2. Okay, so 0, 6 sini. 4, 2 sini. Okay, guna pembaris dan kamu cantumkan garisan ini. Sudah siap. And then kita label lah. Jangan lupa label. Okay, so X tambah Y sama dengan 6 garisan ni. Terus dah siap. So buat yang ni pula. Label. Okay, so letaklah kat sini. X, Y kamu. Okay, so kita bentuk Y sama dengan 1/2X. Tolak 2. So pilihlah X kita kosong. Okay, X kita kosong, kita akan dapat sini negatif 2. Y sama dengan 1/2 darab 0 tolak 2. So sama dengan negatif 2. Satu lagi kita ambil apa lagi nilai? Ambil 2. So Y sama dengan 1/2 tolak 2 so sama dengan 0. Okay, kamu akan dapat sini 0. Tu boleh tekan kalkulator. So plotkan titik. 0 negatif 2 adalah di sini, bawah ni. 2, 0 adalah sini. Gunalah pembaris dan gariskan titik tu. Joinkan dia. Dapatlah macam ni. Okay, so kita dah buat dah. Okay, pastikan kamu buat tu ni kat line penuh. Ataupun dalam periksa siap-siap tulis penuh. Line penuh. Ataupun kamu buat macam ni. Ini mesti penuh. Penuh. Putus-putus. Supaya senang. Kamu tak tersalah lah. Pastikan buat yang ni dulu. So, kita dah tu. Jangan lupa label. Garisan ni adalah Y sama dengan 1/2X tolak 2. Okay, so kita nak lorotkan X besar 2. Mana kawasan X besar 2? Kawasan dia adalah sini. Okay, kawasan duduk sebelah sini. Itu X tambah Y besar sama dengan 6. Ni garisan yang purple ni. Besar. Besar maksudnya atas. Atas. Lepas tu dia nak
Y besar dengan 1/2 ni. Besar maksudnya atas. Atas daripada line yang ni. So, sini tak boleh lah. Sorry. Sini. Sabar. So, sini tak boleh sebab sini kawasan bawah daripada garisan purple ni kita tak nak. Kita buat pangkal siap-siap. Kita tak nak kawasan ni. Okay. Lepas tu kita nak kawasan belakang ni tak nak. Sebab kawasan ni kurang daripada kawasan yang hitam ni. Kita tak nak kawasan kurang. Boleh tak kawasan atas ni? Tak boleh. Kawasan ni sebab kita nak kawasan belah sini. Okay, so last kali kamu akan dapati dia adalah belah sini sebenarnya. Situ kawasan dia. Okay, so dorikkanlah kawasan jawapan tu. Kawasan ni. Ini jawapan dia. Okay, so kita dah siap. Itu. Okay, so jom kita belajar topik persamaan garis lurus. Mana akan masuk dalam kertas 2, periksa SPM. Okay. So, dalam bab garis lurus ni, first kali kamu kena tahu macam mana nak cari kecerunan. Memang formula kecerunan dah diberi dalam periksa, so kamu tak payah takut. Formula kecerunan dan formula garis lurus diberi dalam periksa. Apa formula kecerunan? Y sama dengan Y pula. M, ni adalah topik garis lurus. Okay. So, M sama dengan Y2 tolak Y1 per X2 tolak X1. Ini kamu nak belajar dulu. Ini formula kecerunan. Okay. Satu lagi formula adalah formula persamaan garis lurus. Okay, persamaan garis lurus formula dia adalah Y sama dengan MX tambah C. Okay, Y sama dengan MX tambah C. Jom kita cuba buat soalan dia. Tengok soalan ni. Ini senang je sebenarnya. Dia direct. Cari kecerunan garis lurus yang melalui titik ni dan ni. Okay, so kita dapat je macam ni, terus kita label. Ni X1, Y1, sini X2, Y2. Label terus. Tak boleh label macam ni X1, Y2, X2, Y1. Tak boleh. Salah kalau label macam ni. Kalau satu pasangan dengan satu lah, tak boleh lah tiba-tiba satu ni dua pula. Salah lah. Satu menunjukkan dia adalah koordinat pertama, ni koordinat kedua. Okay. Boleh kalau kita nak letak sini X1, Y1, X2, Y2. Salah satu boleh. Ni pun betul, ni pun betul. Tak kisah. Yang penting jangan buat macam yang tadi cikgu tunjuk. So dah lepas dah label macam ni, bolehlah cari kecerunan. Kecerunan simbol dia adalah M. Okay, so M. So kita ambil Y2 tolak Y1. So 6 tolak Y1. Letak dalam bracket ni. Kadang student terbuat macam ni. Kalau buat macam ni je, automatik salah. Sebab ini bukan 3 Y1 kamu ni. Y1 kamu ni adalah negatif 3. Tolak ni memang dah ada dalam formula asal dia. Y1 tolak dengan Y2. Jangan lupa letak tolak sini. Okay, so X2 tolak X1. Dia kena ikutlah. X2 tolak X1, so dia jadi 6 tolak 3. 6 tolak 3. So, buat negatif kalau tak tahu, tekan dulu kat itu 6 tolak 3. Kamu akan dapat 9. 6 tolak 3 dapat 3. So, jawapan dia 3. Dah siap. Ada soalan nak tanya? Tak ada, okey. Nombor 2. Kecerunan garis lurus yang menyambungkan titik ni dan ni ialah 3/5. Dia dah bagi M.
M kamu adalah 3/5. Bila dia bagi macam ni, kita dah tahu ini mesti kalau nak cari H ni, inilah hint dia. Hint dia adalah, ni clue dia. Kena cari kecurunan, tulis formula kecurunan. M sama dengan Y2 tolak Y1 per X2 tolak X1. Tulis formula, baru kita labelkan kat sini. Boleh labelkan ni X1, Y1, X2, Y2. Boleh tak macam ni? Masuk ke dalam ni. So, M kamu apa? M kamu adalah 3/5. Okay? So, letak sini 3/5 sama dengan Y2 kamu adalah 3. Tolak Y1 kamu H. Per X2 kamu H tolak 7. Okay, X2 tolak X1. Jadi macam ni. Okay, so sekarang ni kalau nak selesai, kita buat darab silang. Ni darab atas, ni darab atas. So, kita salin 2, 3. H tolak 7 letak dalam kurungan. 5 pasangan dengan atas ni. 5, 3 tolak H. Jangan pergi letak macam ni. Ni salah. Salah kalau letak macam ni. Kalau letak macam ni betul. Macam ni boleh. So hati-hati. Wajib letak bracket. Okay, so kita kembangkan dia ni. Kembang. 3 darab H, 3H ni jadi negatif 21. 5 darab 3, 15. 5 darab negatif H jadi negatif 5H. So 3H, negatif 5 pergi sana jadi positif 5H. 15, negatif 21 pergi sana jadi positif 21. 3 tambah 5, jawapan dia 8. 15 tambah 21, jawapan dia ialah 36. Pindahkan 8 pergi sana. So H 36 bahagikan dengan 8. So last sekali kamu akan dapat 4.5. So dapatlah, itulah jawapan H kamu. H kamu adalah 4.5. Jom kita cuba buat soalan 4 ni. Kita nak cari persamaan AB. Kalau kita nak cari persamaan garis lurus AB, kata koordinat AB ni adalah ni. Cari kecurunan, betul cari persamaan. Okay. Tulis formula persamaan. Dalam formula persamaan ni, M ini adalah kecerunan kamu. Kecurunan yang M tu. M sama dengan Y2 tolak Y1. X2 tolak X1 ni. Formula ni. Okay, bermaksud boleh cari M. So, kita cari dulu M kita. Y, okay, labelkan dulu So, X1, Y1. X2, Y2. So, Y2 tolak Y1. 12 tolak 0. X2 tolak X1. 4, salah. 12 tolak 6 ni. 4 tolak 0. Jadi 6/4. Kecilkan jadi 3/2. Okay, 12 tolak 6. 12 tolak 6. 4 tolak 0. Okay, itulah. 3/2. Okay, masukkan ke sini. Y sama dengan M. Gantikan terus. Gantikan M kamu. Step pertama cari kecurunan dulu. Itu memang step pertama. Okay, ni step pertama. Tak. Salah. Step pertama tulis formula. Step kedua cari M. Tulis formula baru kita nampak sebenarnya yang kita kena cari adalah M. Lepas dah masukkan M, bermaksud kita sekarang ni nak tahu apa kita punya C. C ni apa? C ni adalah pintasan Y. Y intercept. Okay, so pintasan Y kita ni, so satu lagi cikgu nak beritahu pada pintasan X, tadi cikgu cakap pada pintasan X, pada pintasan X, kita punya nilai Y kita kosong. Okay, pada pintasan X. Pada pintasan Y pula, kita punya X kita yang kosong. Okay, kita nak cari C. C itu pintasan Y. Bermaksud X kita kosong. Cuba kamu perhati pada koordinat ni. Ada tak nilai X kita kosong? Ada.
Ni nampak ni X kita kosong. Maksudnya kita dah tahu, oh rupanya C kita 6. So kita tak sini C kita 6. C ni adalah 6. So, masukkan ke dalam. Y sama dengan 3/2 X tambah 6. So ni dah persamaan garis lurus kita. Ni yang bawah ni. Tu dia. Okay. Cari M dan cari C. Tapi bukan semua soalan dia bagi C straight kita boleh dapat daripada ni. Tak. Ada masanya kita kena cari. Jom kita tengok ada soalan lain tak. Cari. Okay, jom kita buat dulu ni. Soalan 6. Ini semua soalan yang berkaitan dengan garis lurus. Okey. Raja menunjukkan dua garis lurus yang bersilang di titik P pada paksi Y. Dua garis bersilang pada titik ni. Okey, titik ini. Cari koordinat titik P ni apa? Cuba tengok sini. Ni sebenarnya apa? Kalau kita punya graf ni, kalau kita ada satu graf, sini kita punya Y, sini kita punya X kan? Dan kita ada graf kita. Kalau graf kita itu, ni pada titik ini, titik inilah kita panggil sebagai pintasan Y. Sebab dia memintas kamu punya paksi Y. Garisan lurus ni nama dia paksi Y. Ni titik bawah ni adalah nama dia pintasan X. Cuba tengok pada kita punya graf ni. P ni sebenarnya adalah pintasan Y bagi garis lurus ini yang straight ni. Kita pun dah tahu dah dia punya garis tu. Maksudnya apa dia pintasan Y? C dia lah. C dia apa? C dia belakang ni. Letak dulu formula Y sama dengan MX tambah C. Compare dengan atas ni. M kamu ni. X kamu ni. C kamu belakang ni. Maksud C kamu 6. Jadi cikgu dah tahu, oh rupanya nilai kat sini 6. Jadi koordinat dia adalah 0, 6. Ingat pada titik ni memang X kita 0. Y kita 6. So dah dapat dah jawapan A. B pula kecerunan PQ. Kecerunan PQ, kita pun dah tahu titik Q ni. Titik Q ni koordinat dia adalah negatif 6, 0. Titik P ni koordinat dia adalah 0, 6. Okay. So inilah X1, Y1, X2, Y2. Guna je formula yang tadi, formula M tu. Formula ni. Guna je formula ni, masuk ni kamu akan dapat kecerunan garis PQ ni. Tolakkan dia sahaja. Sudah siap nanti. Saya tak tunjuk lah macam mana nak cari kecerunan sebab tadi kita dah tunjuk kan. Ini senang. Kita nak pergi pada soalan yang sedikit. Okay, jom kita cari persamaan garis lurus PQ. Okay, soalan nombor 9. Kejap. Kita buat 8 dulu lah. 8 dulu sometimes soalan boleh bagi macam ni. Persamaan satu garis lurus ialah ini. Cari kecerunan garis lurus itu. Jangan pergi guna formula M sama dengan Y2 tolak Y1. Salah lah. Kamu tak tahu pun dua titik pada soalan ni. Tak tahu. Nak guna formula Y2 tolak Y1, kita tahu dua titik. Tapi kamu tak tahu. Bila tak tahu, jangan guna macam tu. Ambil ni persamaan. Sebab kita kan dah tahu daripada formula Y sama dengan MX tambah sini, ada M kat sini. Ada kecerunan di sini.
Jadi maksudnya sebenarnya soalan suruh kamu susun benda ni. Okay, so untuk soalan A ni ambil tu balik 4x tolak y sama dengan 9. Pindah-pindahkan. Pindahkan 4x dulu di sana. Okay, letak, kalau boleh letak 4 ni ke depan. Okay, ni positif dah saja jadi negatif. Ni memang positif 9 kat sana positif 9. Negatif, hilangkan negatif ni. Kalau hilangkan negatif, semua sini akan bertukar simbol jadi 4x tolak 9. Comparekan dengan yang ni. Y sama dengan mx tambah c. Jadi m kamu apa? M kamu apa? M kamu adalah 4. C kamu adalah negatif 9. M kamu 4, C kamu negatif 9. Soalan tak minta untuk jadi C, so cari M je. Kecerunan. So kita dah jawab dah. Kecerunan dia adalah 4. Okay. Diberi titik H3 terletak pada garis lurus itu, cari nilai H. Okay. So nak buat macam mana soalan B ni? Masuk je lah dalam formula. Okay, titik H3 terletak pada garis ini, pada garis 4x tolak y. Bermaksud masukkan ke dalam ni 4x tolak y semua. Masukkan nilai H dan y. H dan 3 dalam ni. Ni dah x kamu, ni y kamu masuk dalam. Jadi 4, x kamu adalah H tolak y kamu adalah 3 sama dengan 9. Okay. Selesaikan sahaja. Dah sana 12, 9 tambah 3 kan? 12. Pindahkan 4 ke sana jadi 12 bahagi 4. Okay, 12 bahagi. Ingat jangan sesekali pergi pindah 4 dulu, mesti pindah 3. 4 dengan H tu kawan rapat, so jangan pisahkan dia. Last sekali baru boleh pisahkan kawan rapat. So last sekali H 12 bahagi 4, kita dapat H kita 3. Okay, faham tak ni? Okay, kita buat nombor 7 dulu sebab dia berkaitan dengan soalan selari. Dia bagi persamaan titik KL masing-masing ada koordinat ni. Okay, cari kecerunan. Bolehlah cari kecerunan. Kalau ada bagi 2 titik macam ni, memang kena guna M tu lah. Okay, M, soalan A ni. M sama dengan Y2 tolak Y1. Tak wajib pun tulis formula tu. Tapi boleh je letak sini dulu. So, elakkan kita tersalah. Okay, so Y2 kita 12 tolak Y1 kamu 4 per X2 kamu 2 tolak 0. Okay, so 12 tolak 4, 8 per 2. So, daripada 4. Okay, so kita dah tahu, oh kecerunan dia adalah 4. Okay, sekarang dia kata persamaan garis lurus yang selari dengan KL. Apa maksud selari? Selari ni bermaksud dia punya M dia sama. Dia bukan suruh cari persamaan garis lurus KL. Dia kata cari persamaan yang selari dengan KL. Okay, so selari ni bermaksud kecerunan dia sama. Okay, kecerunannya sama dengan kecerunan KL. Okay, so kita dah tahu dah. Rupanya kecerunan bagi soalan ni ialah 4. Sama dengan yang atas yang kita cari tadi. Bila dah tahu tu, dia minta persamaan garis lurus. Tulis terus Y sama dengan MX tambah sini. Formula kecerunan ni persamaan garis lurus. So Y kita, biar dulu, dia kata dia ada lalu titik 2, 3 kan. Cikgu masukkan dulu. Cikgu lebih suka masukkan M dulu. M cikgu 4. Sekarang kita nak kena cari C. Okay, sekarang kita kena cari C. Biasa lepas kita tulis formula ni, kita cari M kan. Step kedua cari M. Tapi sebabkan kita dah tahu M apa, kita boleh skip step kedua. Baru kita cari C. So sekarang ni kita boleh cari C lah. Nak cari C, kita kena ambil satu titik pada line tu. Dia bagi tahu tak apa titik yang dia lalu? Ya, dia bagi tahu pada dia lalu titik 2, 3.
So titik 2, 3 ni betul-betul duduk di atas garis lurus yang selari ni. So kita guna titik ni pada titik 2, 3. Inilah X kamu, ini Y kamu. Masukkan nilai ni kat dalam ni. Baru kamu boleh cari apa kamu punya C. So Y kamu adalah 3. Ni salin balik. X kamu adalah 2 tambah C. So 3, 4/2, 8 tambah C. So pindahkan 8 pergi sebelah sana. Jadi 3 tolak 8. So C kita adalah negatif 5. Okay. So Y kamu sama dengan, masuk balik nilai. Last sekali kan nak bagi jawapan persamaan garis lurus yang selari tu. Okay, masukkan nilai M dia balik iaitu 4. Masukkan nilai C dia ialah negatif 5. So inilah jawapan dia. Y sama dengan 4X tolak 5. Macam tu sahaja, dah siap. Yes. Okay, jom kita buat soalan 13. Dalam rajah ni, PQ selari dengan AB. Nampak dia kata selari, terus kita buat simbol macam ni. Okay, teacher lebih suka buat simbol ni. Anak panah ni. Anak panah ni menunjukkan dia adalah selari. Tak kisahlah buat anak panah ke bawah ke. Yang penting buat anak panah lah. Okay, maksudnya dua garis selari. Apa clue dia sebenarnya? Kalau dia kata selari, maksudnya kecurunan dia sama. M dia sama. Kecurunan bagi AB sama kecurunan PQ. Kalau kamu dah tahu kecurunan AB, kamu boleh tahu kecurunan PQ ni apa. Nampak dibagi ni. Diberi kecerunan PQ ialah negatif 2. Cari persamaan PQ. PQ. Dia dah beritahu kecurunan. So senang lah. So kita kat sini. Y sama dengan MX tambah C. Kita dah tahu kecurunan dia negatif 2. Masukkan dalam ni. Dia tak payah cari kecurunan sebab dia dah bagi. C ni kita tahu tak? Pintasan Y. Dah tahu titik ni adalah titik 6. Itulah C kamu. Garis PQ tu. So kita masuk je Y sama dengan negatif 2X tambah 6. Siap. Seterusnya dia minta cari nilai H. H tu kat atas ni. Dia bagi 2 titik. Dan kita pun tahu nilai M dia sama. Jadi sebenarnya kita dah tahu dah kecurunan AB ni adalah negatif 2 juga jawapannya. So cikgu letak sini. Kecerunan AB sama dengan negatif 2. Okay, so formula dia apa? Nak cari kecurunan. Y2 tolak Y1 tu lah. X2 tolak X1 sama dengan negatif 2. Okay, so kat sini. A kamu nampak ni. 2H dengan B 52. Kita letak bawah ni. A 2H. B kamu adalah 52. So labelkan dulu. X1, Y1, X2, Y2. Ingat kamu nak cari H So kat sini Y2 tolak Y1, 2 lah. 2 tolak H. Okay, lepas tu X2, 5 tolak 2 sama dengan negatif 2. Okay, so ni selesaikan. So, dia jadi 2 tolak H, 5 tolak 2, 3. Bawa negatif 2 ni pergi sebelah sana. Okay, dia jadi, bawa 3 ni pergi sebelah sana. Jadi darab lah. 2 tolak H sama dengan negatif 2 darab 3 iaitu 6. Negatif 6. So, bawa 2 pergi sebelah sana. Jadi negatif 6 tolak 2. Sebab ni positif. Pindah sana jadi negatif. Hilangkan negatif di depan H ni. Maka segi semua akan bertukar simbol jadi 8. Sudah dapat jawapan. H kita 8. So itu sahaja. Okay, next class kita akan continue lagi sedikit lagi. Sebabnya lagi sikit lagi cikgu nak habiskan ketaksamaan linear ni. Okay. Bye-bye. Malam. Welcome.